Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kila dalam Next Step 10 terhangat, kami akan bawakan kepada anda 10 berita Malaysia paling trending pada hari ini, 10 Januari 2024 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Polis akan memanggil anggota bersatu Badrul Hisham Syaharin, aktivis Wan Muhammad Azri Wan Deris serta Salim Iskandar bagi membantu siasatan berkaitan usaha menjatuhkan kerajaan yang dikenali sebagai Langkah Dubai. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata, suspek utama dalam kes itu ialah Raja Petra Kamarudin. Namun pihak polis tidak dapat memanggil aktivis politik itu memandangkan dia kini berada di luar negara. Menurutnya, siasatan dibuka di bawah Seksyen 124C Kanun Keseksaan dan Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kegentaran awam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini berkaitan siasatan 700 juta ringgit Malaysia didakwa digunakan bagi mempromosi pencapaian kerajaan. Menurut sumber, keterangan daripada Ismail tidak akan dibuat di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. SPRM melakukan siasatan pada minggu lalu berhubung 700 juta didakwa digunakan bagi tujuan mempromosi dan publiciti pencapaian kerajaan ketika dua era pentadbiran bermula 2020 dan 2022. Pagi tadi berlaku kebakaran di rumah ahli parlimen Beruas, Ngeh Kuham di mana disyaki terdapat unsur khianat. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri tidak menolak kemungkinan kebakaran itu melibatkan tindakan khianat sambil menyatakan siasatan dijalankan dari pelbagai sudut. Menurut laporan itu, 3 kereta musnah dalam kejadian berkenaan termasuk Mercedes E300 yang terbakar sepenuhnya, turut hangus sebahagiannya ialah Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah beliau. Parti DAP mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ganas mengancam keselamatan nyawa pemimpinnya, Datuk Ngeh Kuham, dengan membaling molotov koktail di kediaman ahli parlimen Beruas itu pagi tadi. Setiausaha Agungnya, Anthony Loke Siu Foo menegaskan apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima dalam menangani perbezaan dalam masyarakat kita. DAP juga menyeru Kementerian Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia supaya mengambil perhatian serius dalam kejadian ini dan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjaga. Seorang pemuda meraih RM1,000 sehari hasil berniaga baju jenama tiruan di media sosial selama 6 bulan sebelum kegiatannya dibongkarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang. Ketua Pegawai Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang, A. Morgan, berkata serbuan pada jam 3 petang itu mendapati lelaki berusia 27 tahun terbabit menjadikan satu rumah flat projek perumahan rakyat PPR di Air Hitam hari ini sebagai tempat simpanan stok pakaian jualannya dengan bayaran sewa RM500 sebulan. Menurutnya, pemeriksaan ke atas premis berkenaan menemukan pakaian menggunakan cap dagangan berdaftar pelbagai jenama ternama disyaki palsu yang memenuhi segenap ruangan flat yang terletak di aras paling bawah sehingga hampir mencecah siling premis terbabit. Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes Abid Liu menyifatkan bantahan untuk memanggil saksi ke-8 yang dikemukakan peguam bela sebagai cubaan melengah-lengahkan perbicaraan kes berkenaan. Timbalan Pendakwa Rakyat Zahida Zakaria memberitahu mahkamah bantahan peguam bela Datuk Ram Singh adalah cubaan untuk melengahkan prosiding kes tersebut. Zahid memberitahu mahkamah bahawa pendakwaan telah mematuhi arahan mahkamah pada 26 September tahun lalu untuk memberi masa kepada pihak pembelaan meneliti kandungan bahan bukti dalam kes berkenaan.
Setelah isu mengutuk Zahira McWilson, kini sasaran Fathia Latif adalah bekas kawan baik beliau Zarina Anjuli selepas dia didakwa busuk hati oleh Zarina. Fathia dilihat tidak berdiam diri selepas pendedahan terbabit dan berang dengan tindakan Zarina yang masuk campur dengan isunya melabelkan wajah Zahira McWilson seperti bebek. Menurut Fathia, tuduhan mengenai busuk hati itu tidak benar dan melabel Zarina sebagai pelacur. Malah dia turut mendedahkan Zarina mencuri beg Gucci miliknya yang sehingga ke hari ini masih belum dipulangkan lagi. Syazwani berkongsi videonya memasang pelamin Majlis Persandingan Suami Amirul Azizon 43 tahun dan Madu Nurul Nazira Syamsuddin 23 tahun Sabtu lalu yang meraih perhatian netizen di TikTok yang memuji sikap positif wanita itu. Suami Syazwani, Amirul dan Nurul Nazira bernikah pada Ogos tahun lalu dan Syazwani memberikan kebenaran dan memasang pelamin sebagai kenangan perkahwinan kedua buat suami sebelum berkongsi video itu di akaun TikToknya. Berkongsi kisahnya, Syazwani berkata pada mulanya dia juga seperti wanita lain yang enggan bermadu, namun mengakui menerima takdir itu dengan redha selepas melihat suami tidak pernah membezakannya dan isteri kedua. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengkreditkan insentif caruman tambahan kerajaan berjumlah 708 juta ringgit kepada 1.4 juta ahli KWSP berumur antara 40 dan bawah 55 tahun. Insentif ini diperuntukkan kepada individu yang mempunyai simpanan KWSP RM10,000 dan ke bawah dalam akaun satu mereka setakat 24 Februari 2023. Tambah dana persaraan itu, insentif ini juga sejajar dengan matlamat untuk meningkatkan simpanan dan menyumbang kepada matlamat yang lebih luas untuk membina masa depan keuangan yang berdaya tahan. Selepas dikecam hebat susulan cadangan mewujudkan pusat pelacuran untuk warga asing, pelakon popular Datuk Rosham Nor tampil membuat permohonan maaf. Rosham atau nama sebenar Muhammad Nur Syamsuddin berkata beliau tidak menyangka video berkenaan menjadi tular sehingga menimbulkan kekecohan. Menurutnya, rakaman yang tersebar itu sebenarnya video promo untuk program podcast terbitan sebuah saluran di YouTube. Sekian sahaja 10 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita Malaysia paling trending hanya di 10 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.